keluarga yang penuh kasih sayang dengan penuh kecintaan, supaya rumah tangga ni hidup sentiasa aman, damai, kasih sayang hingga akhir hayat. Okey, untuk tu teruskan menonton. Untuk tahu tu teruskan menonton channel Ustaz ni, Rumahku Surga. Iaitu kebahagiaan rumah tangga ialah sejauh mana kita dapat memataati perintah Allah, cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kebahagiaan rumah tangga. Sejauh mana kita dapat taat perintah Allah, cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk bagaimana kita untuk bahagia dalam rumah tangga. Kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk bagaimana Siti Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana percintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah orang jutawan. Bagaimana Siti Khadijah bercinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena tahu. Supaya kita kembali pada sirah, kepada Islam. Islam mengajar kita untuk kita mengekalkan rumah tangga. Walaupun apa tu talak dibenarkan, tapi perkara yang dibenci oleh Allah SWT, yang Allah tak suka. Walaupun dibenarkan tapi Allah tak suka cerai berai ni. Cerai berai ni rumah tangga ni. Sebab apa? Bila bercerai berai, masalah dalam rumah tangga, macam-macam masalah terutama kalau dah bercerai tu, bila seorang perempuan, isteri tu bergelar status janda. Jadi untuk dapat kahwin lagi satu tu masalah. Sebab apa? Sekarang ni satu lelaki 10 perempuan. Jadi bila dah status janda tu, kalau janda berias, maksudnya janda muda tu ada peluang lagi lah. Umur 20 lebih, bawah 30. Kalau dah atas 30 ni memang suka untuk dapat orang bujang, terutama orang bujang. Lepas tu kalau boleh, kalau ada pun status untuk jadi isteri nombor 2. Jadi untuk mendapatkan pasangan yang semula tu jadi masalah. Sebab apa? Yang senarai menanti tu banyak lagi. Anak dara yang perempuan-perempuan yang belum kahwin tu banyak lagi. Jadi kita kena jaga perkara ni. Bila dah bercerai, macam-macam masalah. Kalau ada anak pun masalah. Penjagaan berbeza dengan perempuan yang bila sudah bercerai ni, menjaga anak tanpa suami tu berbeza. Banyak dugaan, banyak perkara yang kena buat. Banyak masalah. Jadi masalah tu banyak. Jadi kita tak maulah jadi perkara ni, supaya kita ni kekal untuk rumah tangga hingga hayat. Hingga hayat. Jadi untuk dapat kekal rumah tangga perlu ada ilmu. Macam Ustaz kata, kekalnya kebahagiaan rumah tangga itu dalam agama. Bila kita dapat mentaati perintah Allah, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kita harus bercerai? Kenapa nak bercerai? Jadi perkara perceraian ni seharusnya sepasang rumah tangga dia meletakkan nombor ke 100. Penceraian ni bila dalam rumah tangga kita letakkan perkara ni nombor 100. Nombor 100, bukan nombor 1 ataupun nombor 2. Tak kisah lelaki atau perempuan, walaupun kuasa veto tu untuk orang lelaki, hak untuk menceraikan isteri itu adalah hak pada lelaki-lelaki. Dia boleh, tapi jangan letakkan kuasa bercerai tu, meletak hukum cerai tu yang nombor 1. Jangan kamu gunakan. Bermakna letakkan dia ke nombor 100. Jadi untuk kebahagiaan rumah tangga. Jadi untuk kekal rumah tangga tu mesti ada ilmu rumah tangga. Jadi sini Ustaz akan kongsikan satu daripada tip untuk bagaimana untuk kita kekal rumah tangga. Untuk kekal satu daripada, sebenarnya banyak tips, tapi kalau banyak pun tamat
tak bermanfaat. Tapi amalkan. Jadi kalau amalkan tip yang Ustaz bagi ni, insyaAllah yang dulu yang bertengkar, yang bergaduh lah, macam-macam warga rumah tangga akan kembali damai. Akan kembali damai dengan penuh kasih sayang. Rasulullah telah tunjukkan percintaan Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadidah dan Aisyah dan isteri-isteri. Rasulullah bukan satu isteri, tapi lebih pada 4 isteri yang dicacit 4. Dia banyak lagi isteri dia dalam sirah. Jadi bagaimana Rasulullah kontrol sifat dia dengan isteri-isteri dia, dengan isteri dia. Kalau kita ada perkara-perkara ni, maka kita akan dapat kebahagiaan, akan kekal dalam rumah tangga kita hingga akhir hayat. Nak tahu? Okey. Subscribe video Ustaz. Jadikan anda orang yang pertama mendapat video Ustaz akan datang. Orang pertama yang baru. Video Ustaz akan buat yang baru, anda orang pertama. Kongsikan. Okey, dalam rumah tangga kita ada macam-macam aktiviti rumah tangga. Tapi yang perkara yang kita sering abaikan, yang kita terlepas pandang, terlepas pandang dalam rumah tangga tu, apa dia? Apa yang kita terlepas pandang? Cuba teka. Bila dah berumah tangga, dah rumah tangga, kita sering abaikan perkara yang mustahil. Dulu sebelum rumah tangga kita berkenal dengan pasangan kita tu, kalau boleh kita nak sentiasa lah bersama-sama dengan dia. Sentiasa nak bersama-sama dengan dia. Tak? Pagi, malam, siang, kalau boleh nak ambil cuti sebulan, nak pergi, kita melancong luar negara, kita minta kalau kaya lah sebulan, ataupun Langkawi ke, mana tak pelancong, nak bersama-sama. Tak nak orang lain. Jadi kalau boleh nak makan bersama. Kalau makan pun nak ajak sama dengan pasangan dia. Telefon pasangan. Kemalamkan kita keluar, ajak you makan, belanja you makan. Yang pasangan ni yang bercinta nak aja pukul 12 ajak tu. Pukul 12 pun dia turun. Bila saya masa tu juga suami cuti, masa tu juga dia ambil cuti. So datang sekarang, petang, hujan, ribut pun dia datang. Petir, berdentum pun, dia pasti akan datang. Untuk berjumpa pasangan dia sebelum rumah tangga, kekasih dia. Dan makan bersama-sama. Makan bersama. Nampak tak benda ni? Pentingnya makan berjemaah. Kalau dalam Islam tu berjemaah. Makan bersama-sama. Bermakna makan bersama-sama tu adalah satu rahsia kekal untuk rumah tangga. Makan bersama pasangan kita, isteri kita, suami kita adalah satu daripada rahsia-rahsia rumah tangga untuk kekalkan kebahagiaan rumah tangga yang sering diabaikan. Bila dah berumah tangga, nampak tak? Bila dah rumah tangga sering diabaikan dan terlepas pandang. Kenapa benda ni berlaku? Banyak faktor, macam-macam alasan dia. Saya sibuk lah Ustaz, saya tu lah pergi meeting lah dengan tu, balik lambat, ada kursus lah, balik lambat, jam lah, itulah, inilah, itu, macam-macam perkara menyibukkan kita kerana dunia ni alasan kita untuk perkara tu. Baik lelaki ataupun perempuan. Lelaki begitu juga, meeting lah, itulah. Bila balik rumah kadang-kadang tak makan lah, isteri dah masak tak makan lah, isteri penat-penat masak tak makan lah. Balik dah lewat, kadang hari Minggu pun main golf lah, pergi sana memancing lah, itulah. Macam-macam alasan menyebabkan mereka ni jarang bersama, makan bersama. Kadang-kadang yang masak tu bibi-bibi, pembantu rumah, yang masak untuk suami, yang masak untuk anak, yang masak untuk isteri. Itu yang perkara yang kita terlepas pandang. Ini berbahaya. Ini dah peringkat bahaya. Satu dah peringkat untuk putik untuk merenggangkan kasih sayang antara suami dan isteri.
Dia akan berjarak dan berjarak dan berjarak, akhirnya akan retak menunggu belah. Menunggu belah. Bila perselisihan berlaku dia. Kenapa perselisihan berlaku dalam rumah tangga? Ialah satu daripada puncanya mereka ni jarang makan bersama-sama. Mereka jarang makan bersama-sama. Boleh kira. Cuba tanya diri anda. Bila tanya pada isteri anda, bila kali terakhir you makan dengan I? Bila kali terakhir awak makan dengan saya? Tanya isteri. Tanya. Lepas tengok video ni, telefon ke, tanya. Angkat telefon, tanya pada pasangan telefon. Atau talbah telefon, message. Tanya dia. WhatsApp dia. Bila kali terakhir you makan dengan I? Stop. Tanya question mark. Bila kali terakhir you makan dengan I? Itu saja. Begitu juga isteri, teks kepada suami, teks sama. Bilakah kali terakhir you makan dengan I? Teks kena pada dia. Tunggu jawapan dia pada dia. Jadi kita nak, lepas ni kita nak tengok jawapan dia. Maka jawapan akan dapat. Maka masing-masing akan tersedar daripada kesilapan. I dah lama tak makan dengan you. Dah bertahun-tahun. Sejak anak nombor 1, sekarang anak kita dah 5. Anak kita dah kahwin. Ada yang dah kahwin. Dah dapat menantu. Sejak itulah kita tak makan bersama-sama. Maka kita istighfar pada Allah SWT. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita dah abaikan tanggungjawab kita sebagai suami isteri. Penuh. Jadi untuk dapatkan kasih sayang dalam rumah tangga antara pasangan, untuk dapatkan bibit percintaan, cinta tu berputik kembali bila kita makan bersama-sama dengan suami ataupun isteri. Ada waktu-waktu ketika kita tidak perlu dengan anak-anak. Ada satu ketika kita perlu bersama-sama. Ada satu ketika kita tidak perlukan anak mengganggu hubungan. Sebab kita nak nostalgia, nak kita perasaan tu, kasih sayang tu ada bila kita bersama-sama dengan pasangan kita. Makan bersama-sama, makan di luar ataupun makan luar. Kalau ada mampu, cari tempat yang eksklusif, yang romantik dengan pasangan. Buat selalu birthday dia ke ataupun perayaan ulang tahun, perkahwinan. Banyakkan buat perayaan ulang tahun perkahwinan bersama-sama. Cari tempat-tempat yang dulu-dulu yang pernah pertama kali berkenalan, berjumpa, yang dulu sebelum kahwin selalu berjumpa tempat tu. Pergi tempat tu, InsyaAllah akan timbul suasana percintaan tu, akan kembali berputik kepada diri masing-masing. Sebab apa? Kita tidak ada gangguan anak-anak ke siapa, kawan-kawan. Cuma kita spend masa kita dengan suami atau isteri kita bersama-sama. Jadi bila kita buat masa, insyaAllah kita akan timbul kembali kasih sayang, cinta mencintai yang dulu yang dah lama terkubur, yang dah lama dah tak terasa, walaupun masih lagi berumah tangga tapi perasaan percintaan tidak ada. Maka dia akan cari percintaan di luar lain. Kalau ada orang lelaki atau perempuan yang offer kasih sayang, percintaan maksudnya tak impossible kalau pasangan tadi menerima cinta orang lain tu, sebab di dalam rumah dia dengan pasangan dia tidak dapat perasaan cinta tu lagi. Cuma tanggungjawab di rumah tangga. Itu pun kalau dibuat tanggungjawab. Kalau diabaikan tanggungjawab tu, maka kemesraan tu makin pudar dan makin pudar. Jadi untuk kembalikan kekal kasih sayang, percintaan, nostalgia yang rumah tangga kita dah dahulu sebelum kita kahwin, kena bina semua. Kalau dah lama tak bina, maka kita bina semula. Ibarat bunga yang kita pelihara dalam pasu, dah lama kita tak siram. Bunga ros, dah lama kita tak siram, maka pokok tu dah nak mati dah.
Maka apa boleh buat untuk selamatkan jambangan bunga tadi daripada mati layu atau mati di apa di pada pasir tandus, ketandusan kasih sayang, maka perlu disiram kembali dengan air kasih sayang. Nah, air yaitu air percintaan. Air tu perlu disiram. Maka sebelum terlambat, sebelum dia mati kekeringan, dia patah layu, maka tidak ada lagi bekal-bekal dia. Maka sebelum terlambat, mulakan berdasar siram dengan air madu kasih. Kasih percintaan, air percintaan. Itu dia katakan air percintaan. Siram kembali. InsyaAllah dengan cara macam mana? Makan bersama-sama dengan pasangan. Pastikan setiap hari. First morning kena sama-sama. Every morning, setiap pagi. Sebelum bekerja, pastikan bersama-sama dengan pasangan. Dan tidak malam, dinner. Malam tu untuk dinner sama-sama dengan suami atau isteri kita. Sebelum masuk tidur. Jangan masuk tidur. Makan bersama-sama, berbincang, berporak dengan isteri ataupun suami bersama-sama sebelum larut malam. Buat perkara ni, kalau belum pernah buat daripada sekarang, sedikit demi sedikit, satu demi wujudkan dulu. Jadi sama-sama bincang. Kalau nak selamatkan rumah tangga, jangan satu pihak aja, tetapi pihak yang ada dua bersama-sama, sebaiknya sama-sama berbincang perkara ni. Jadi spend masa dengan pasangan kita untuk makan bersama-sama. Itu usahakan Ustaz punya ceramah ni, tip ni, supaya kita dapat amalkan. Yang penting amal. Kalau ilmu banyak kita tak amal, kita yang rugi. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.